Assalamualaikum, hai. Berjumpa lagi dengan Cikgu Syuhada dalam video penerangan sejarah tingkatan 3. Hari ini kita nak fokus pada tajuk 2.2 iaitu Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Dan untuk tajuk hari ini, semua pelajar boleh rujuk sendiri buku teks masing-masing, muka surat 42, 43, 44 dan 45. Okey, kita teruskan. Okey, persaingan kuasa-kuasa barat di alam Melayu membawa kepada perancangan British dan Belanda untuk membuat pembahagian kawasan pengaruh masing-masing di tempat kita. Okey, perancangan mereka ni terhasil melalui Perjanjian London 1824 yang ditandatangani oleh British dan Belanda. Okey. Kandungan perjanjian tersebut merangkumi butiran tentang wilayah pengaruh, perdagangan dan kewangan yang memberikan kesan penting terhadap alam Melayu sehinggalah hari ini kesannya. Okay. Perjanjian London 1824 dibuat tanpa merujuk kepada Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah kerajaan alam Melayu, dan perjanjian ini sudah tentunya memberikan kesan kepada kerajaan alam Melayu yang kekal sehingga hari ini. Okey, kita nak terus merujuk kepada kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. So, kesan yang pertama. Okey, kesan yang pertama pada alam Melayu, terjadinya pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat, iaitu perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dan juga Selat Melaka di bawah penguasaan British. Okey, kita akan tengok pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat ni, di mana Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda di alam Melayu. Sudah ada dua lingkungan pengaruh barat, iaitu kawasan lingkungan untuk pengaruh British dan juga kawasan ataupun wilayah pengaruh Belanda di tempat kita. Okey, so British dan Belanda hanya mengutamakan kepentingan mereka semata-mata dan memingkirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. So, kesannya mewujudkan entiti geopolitik baharu, iaitu tanah Melayu di bawah pengaruh British dan juga wilayah pengaruh Belanda yang dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Okey, cikgu ulang semula. Wujudnya entiti geopolitik baharu di alam Melayu, iaitu wilayah pengaruh British yang dipanggil tanah Melayu dan juga wilayah pengaruh Belanda yang dipanggil Hindia Timur Belanda. Okey, seterusnya. Semua boleh rujuk buku teks muka surat 42 dan 43, di mana peta ni menunjukkan alam Melayu terbahagi kepada dua lingkungan pengaruh barat dan berlaku perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dan penguasaan Selat Melaka oleh British. Okey, di mana kawasan petunjuk, kita tengok petunjuk bendera British dan juga untuk bendera Belanda. Belanda, kawasan pengaruh dia adalah di sebelah sini. Sebelah sini yang melibatkan kawasan Kepulauan Riau Lingga. Manakala untuk British melibatkan kawasan di sebelah timur dan utara Selat Melaka. Ni di sini Selat Melaka, so kawasan British melibatkan semenanjung tanah Melayu. Okey. Seterusnya, kita nak tengok juga dalam perjanjian London ni, apa syarat-syarat perjanjian London 1824 ni yang telah dipersetujui oleh kedua-dua British dan juga Belanda. Okey, British telah bersetuju berundur daripada Sumatera, yang mana asalnya kawasan Sumatera ni merupakan dimiliki oleh British. Sumatera dan menyerahkan Bangka-Hulu di sini kepada Belanda dan tidak akan membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau Lingga di sini
dan kepulauan-kepulauan lain di selatan Singapura. Sebelah sinilah, maksudnya British bersetuju tidak akan membuka pertempatan yang lain di Kepulauan Riau Lingga dan juga di selatan Singapura, berundur daripada Sumatera dan juga menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. Okey, kemudian manakala Belanda telah bersetuju mengiktiraf pertempatan British di Singapura, menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan tidak akan membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Maksudnya penyerahan secara rasmilah Belanda serahkan semenanjung tanah Melayu kepada British. Okey. Di sini adalah peta yang terdapat di muka surat 43. Tahukah anda? Cikgu nak dedahkan juga pelajar semua kepada peta ini, di mana dua lokasi Selat Singapura di sini. Lokasi Selat Singapura di sini yang terletak di sebelah timur Selat Melaka. Selat Melaka di sini. Dan sebelah barat Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan di sini. So, kedudukan Selat Melaka terletak di sebelah timur Selat Singapura terletak di sebelah timur Selat Melaka dan sebelah barat Laut Cina Selatan. Okey, dan Singapura pula terletak di sebelah utaranya. Okey, kedudukan Singapura terletak di bahagian utara Selat Singapura, manakala Kepulauan Riau sini berada di sebelah selatan Selat Singapura. Inilah kedudukan Selat Singapura. Kemudian kita nak tengok pula kepada kesan yang kedua. Tadi kesan yang pertama, terbahaginya alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Ada kawasan pengaruh British dan ada kawasan di bawah pengaruh Belanda. Dan kesan kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Semua boleh rujuk muka surat 44 buku teks masing-masing. Di mana dalam perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau ni, pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda dalam perjanjian 1824 sekaligus telah menamatkan keunggulan Empayar Kesultanan Johor Riau yang sangat luas. Dan sebenarnya kita tahu keunggulan Empayar Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau ni diwariskan secara langsung daripada Kesultanan Melayu Melaka dan empayarnya sangat luas meliputi Johor, Pahang, Singapura dan Kepulauan Riau Lingga semua telah berpecah belah. Okey, dan mengakibatkan perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau ni yang berpecah belah tadi telah mengakibatkan Singapura menjadi tanah jajahan British. Berakhirnya Kesultanan Riau Lingga dan juga pengisytiharan kedaulatan Pahang. Okey, kita nak tengoklah apa yang dikatakan tentang Singapura menjadi tanah jajahan British, berakhirnya Kesultanan Riau Lingga dan juga pengisytiharan kedaulatan Pahang. Okey, Singapura menjadi tanah jajahan British. Asalnya, kronologinya. Okey. Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman di bawah pengaruh British. Pada waktu ini, pusat pemerintahan Johor dan Singapura ni adalah di Kampung Gelam yang terletak di Singapura. Okey, kemudian pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggung telah didesak oleh British untuk menyerahkan Singapura. Okey, sepenuhnya kepada British. Jadi Sultan Hussein Muhammad Shah telah berpindah ke Bandar Hilir Melaka, bergeraklah meninggalkan tempat persemayamannya di Kampung Gelam Singapura tadi dan telah pergi ke Melaka dan kemudian mangkat dan dimakamkan juga di Melaka. Dan kemudiannya pemerintah Johor memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Baru. Okey, ini adalah kedudukan Kampung Gelam di sini ya. Okey. Kesan lagi
daripada perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau tadi, berakhirnya Kesultanan Riau Lingga. Okey, berakhirnya Kesultanan Riau Lingga, di mana Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan di bawah pengaruh Belanda. Pada 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda dan wilayah Riau kemudiannya diperintah secara rasmi, secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Dan akibat ataupun kesan lain selepas perpecahan Empayar Kedaulatan Johor Riau ialah pengisytiharan Kedaulatan Pahang, di mana perpecahan Kesultanan Johor berlaku apabila Bendahara Tun Ali yang berada di Pahang cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor, serta berlaku pergolakan di Riau Lingga. Okey, so kesannya pada tahun 1853 dengan muafakat pembesar Pahang, bendahara akhirnya mengisytiharkan Pahang sebagai sebuah negeri yang bebas dan berdaulat, yang seperti mana kita ada pada hari ini. Dan kesan yang ketiga daripada kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu iaitu Selat Melaka di bawah penguasaan British, di mana perdagangan di Selat Melaka sepenuhnya dikuasai oleh British kerana British berjaya menguasai dan memiliki 3 pelabuhan strategik di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. 3 pelabuhan strategik di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang menjadikan British menguasai sepenuhnya perdagangan di Selat Melaka. Dan pengunduran Belanda dari Tanah Melayu telah membuka ruang dan peluang kepada British untuk meluaskan kuasa mereka ke negeri-negeri Melayu yang lain. Dan seterusnya sebenarnya Perjanjian London 1824 ini telah membelakangkan Raja-Raja Melayu dan pembesaran tempatan. Buktinya melalui sepucuk surat yang ditulis oleh Bendahara Tun Ali kepada Sultan Riau Lingga, iaitu Sultan Muhammad Muzaffar Shah, yang mana dalam surat tersebut menyatakan Perjanjian London 1824 ni berada di luar pengetahuan Bendahara Tun Ali, dan selepas mengetahui perkara tersebut Sultan Mahmud Muzaffar Shah IV teramat murka akan perkara tersebut. Berdasarkan kesan Perjanjian London 1824 ni, apa yang kita dapat pelajari? Kita dapat tahu bahawasanya Perjanjian London 1824 memaparkan pakatan kuasa barat dalam menangani persaingan di alam Melayu. Okey, di sini menunjukkan British dan Belanda sewenang-wenangnya tanpa melibatkan Raja-Raja Melayu dan telah membahagikan wilayah Kesultanan Melayu yang berdaulat di tempat kita. Okey, perjanjian tersebut telah merintis ataupun menjadi pencetus pembahagian alam Melayu menjadi 2 buah entiti yang berasingan dan menjadi asas kepada sempadan Malaysia dan Indonesia yang ada pada masa sekarang. Okey, so peristiwa yang berlaku ni melalui Perjanjian London 1824 ini sewajarnya memberi kesedaran kepada kita bahawasanya betapa pentingnya kita mempertahankan kedaulatan negara kita daripada penguasaan ataupun pencerobohan kuasa asing. Kita berhenti sehingga di sini. So apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang kesan Perjanjian London 1824 yang melibatkan British dan Belanda terhadap alam Melayu. Okey, ada 3 kesan Perjanjian London 1824, iaitu yang pertama, pembahagian alam Melayu kepada 2 lingkungan pengaruh barat, di mana wujudnya pengaruh wilayah pengaruh British dan juga wilayah pengaruh Belanda. Kesan yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau, dan juga kesan yang ketiga, Selat Melaka dikuasai sepenuhnya di bawah penguasaan British. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.